sekarang ni kalau masuk dalam bulan 3, bulan 4 ni selalunya yang panas ni orang nak kira cukai lah, cukai pendapatan kan. Biasanya dah kena kira-kira dah apa semua, apa yang nak bayar. Ada yang nak sorok ke apa ke. Jadi sorok ke kira? Mana boleh sorok. Ini kan? Tanggungjawab. Nak tahu, jadi kalau anda rasa ini tanggungjawab anda kena bersama kami dalam pengurusan cukai dan anda info semasa kita dah menjumpa 2 orang tetamu Haziq. Bersama kita di studio pada pagi ini untuk bercerita tentang pengurusan cukai. Cik Salihin Abang selaku pengarah cukai dari Asna Tax Services. Selamat pagi Cik Salihin. Selamat pagi Cik Azri. Dan juga bersama Cik Salihin Cik Muhammad Farid Jamil, pengarah cukai juga dari Asna Tax Services. Selamat pagi Cik Farid. Apa khabar? Okey, hari ini sebelum kita cerita mengenai pengurusan cukai kan, mungkin ada penonton kita nak tahu mengenai sedikit berkenaan dengan Asna Tax Services ni. Mungkin Cik Salihin boleh terangkan. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kita kemari. Dan juga kita mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dengan menaja rancangannya. Okey, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan sedikit tentang perkhidmatan Asna Tax dan juga Salihin Consulting Group ni, di mana kita adalah boutique of firm yang menawarkan perkhidmatan dari segi perakaunan, dari segi percukaian, dari segi business advisory dan juga dari segi servis-servis yang berkaitan dengan usahawan secara amnya. Okay? Kita mempunyai cawangan di Johor Bahru, di Pulau Pinang dan juga di Kuantan, dan kami akan datang kita ada cawangan di Kuching. Okay. Tapi kita punya services terutama sekali perkhidmatan kita banyak kita membabitkan tentang pembayaran cukai ni lah. Okay. Sebab sekarang ni bersempena dengan bulan pembayar cukai yang dilancarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. So kita komplement Lembaga Hasil, kita mengadakan juga klinik cukai yang ditawarkan oleh pihak Asna Tax Salihin Consulting untuk memberi khidmat nasihat kepada pembayar cukai. Itu kita punya ni lah sebelah sedikit. Itu dia. Jadi tentang pembayar cukai ni jadi ada orang yang dah biasa bayar cukai tiap tahun, ada juga yang baru bekerja baru layak untuk membayar cukai. Jadi apa agaknya mungkin bentuk rundingan yang diberikan kepada orang awam ni? Okey. So, dalam pembayar cukai ni, pembayar cukai sebenarnya dia berkait rapat dengan pembangunan negara lah. Jadi pembayar cukai sebenarnya dia kena tahu apa yang perlu dibuat, sebab cukai-cukai yang dibayar ni akan menentukan ke arah tuju negara. Jadi pembayar cukai ni maknanya bila satu pekerja lagi daftarkan di bawah syarikat, bukan saja pekerja, syarikat atau majikan tu sendiri, dia perlu tahu tanggungjawab dia. Kena mendaftarkan mereka dengan lembaga hasil dan kemudian untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja ni yang layak dikenakan cukai ditolak secara bulanan. Kita panggil potongan cukai berjadual ya. Dan juga bagi pembayar cukai individu ni pula, dia kena pastikan dalam bulan 4 misalnya, dia kena sendiri untuk submit. Kita panggil submit bulan haritan untuk kepada lembaga hasil, kita panggil bulan ambil lah. So barang yang perlu dia submit sebelum 30 bulan 4. Jadi sebenarnya dia kena, kalau tak dapat borang pula, dia kena hubungi lembaga hasil ataupun yang terkini, sebab lembaga hasil pun dah implement kita panggil sistem e-filing. Jadi dia pun boleh untuk terus buat e-filing, dan banyak sebenarnya macam yang lembaga hasil telah tawarkan lah. Jadi pihak kami sendiri pun ada juga kita buat e-filing untuk pada pembayar cukai individu. Okey. Jadi apakah jenis-jenis pendapatan yang boleh dikenakan cukai? Macam kita ni mungkin kerja sambilan tak kan? Dia kalau dalam ikut Akta Cukai Pendapatan tu, di bawah Section 4 tak ada satu pendapatan pun yang boleh tak dikenakan cukai. Dan kalau ikut Section 4 tu, 4A sampai E tu, dia meliputi pendapatan perniagaan, pendapatan sampailah kepada royalty dan juga rental ataupun sewa. Yang F tu, yang Section 4F ni, dia meliputi apa-apa pendapatan yang tidak dinyatakan di antara Section 1 sampai F tu. Maknanya pendapatan yang semua sekali dia akan terangkum di dalam tu. Tak ada satu pendapatan pun yang boleh asalkan ada duit masuk, dia tertakluk juga kepada cukai. Mungkin tertakluk pada cukai pendapatan. Kalau tak tertakluk di bawah Section 4A sampai E tadi, mungkin tertakluk di bawah Section 4F. Apa-apa yang tidak tertakluk pada A sampai E. Yang maknanya itu dia
Benar jugalah. Baik, jadi dalam keadaan kita sekarang ni lah ya, apa ni tentang memahami akan tanggungjawab kita membayar cukai tu. Cukai sebagai tanggungjawab dan bukannya sebagai bebanan. Tapi ada juga yang merungut lah ya, orang kata apa, kita dapat banyak ni, kita pun belanja banyak ni juga, kadang-kadang tu terlebih kita pun belanja macam-macam, kita nak bayar rumah, kita nak bayar kereta, kita nak bayar itu ini dengan anak-anak lagi apa semua. Bos nak kena bayar cukai juga, duit tak cukup, cukai nak kena tolak lagi. Jadi macam mana pula tulang dalam situasi macam tu, Syed Salim? Jadi kalau kita kena merancang sebenarnya. Kena merancang, kena plan kita punya cukai macam mana kan. Kalau gaji kita sekarang ni, kalau gaji yang melebihi 2,500, majikan wajib menolak. Kalau ikut dia sampai kepada dia punya tahap untuk dia bayar cukai tu, wajib majikan untuk menolak dia punya cukai pendapatan. Dia panggil seperti yang Saudara Farid katakan tadi, potongan cukai berjadual. Dekat situ pentingnya para pembayar cukai ini mengetahui apa yang sepatutnya cukai yang ada dan perbelanjaan yang sepatutnya yang dia akan belanja, supayanya tidak di akhirnya nanti diorang akan terbeban dengan pembayaran cukai, di mana kalau kita tidak membayar cukai ataupun terlambat membayar cukai, ada penalti ataupun compound yang dikenakan oleh lembaga hasil. Ini menyebabkan kita, di samping kita dah terbeban dengan perbelanjaan tadi, dengan bayaran cukai lagi, kita terbeban pula dengan jumlah compound atau penalti yang dikenakan oleh pihak lembaga hasil. Itu yang kita tak nak. Kalau boleh kita elakkan daripada compound ataupun penalti yang akan dikenakan oleh pihak lembaga hasil. Itu yang lambat hantar. Yang lambat hantar akan dikenakan ni, kalau let's say sekarang ni, contohnya kalau bulan 4 sekarang ni adalah untuk individu yang makan gaji yang ada daripada majikan. So dia punya tarikh akhir untuk menghantar borang BE dia adalah 30 April. So lambat daripada itu kita akan dikenakan compound sebanyak 10%. Cik Azri kata tadi, kita punya pendapatan banyak ni, kita kena bayar banyak ni pula. Lepas tu cukai tu memang dah kenakan, lepas tu kita kena compound lagi 10. Kalau let's say kalau kita punya cukai pendapatan kita 30,000, kalau 10% dah 3,000. Banyak tu. Kita pergi shopping ke pergi beli barang. Bet tangan sebiji dah hilang kan. Kita punya pada payment kereta lagi. Itulah. Tapi itu berkaitan yang orang kata lambat. Tapi macam mana pula Encik Farid, orang yang mungkin dia buat katanya kalau sepatutnya harganya pengisytiharannya begini pendapatannya, tetapi dia rendahkan pula jumlah tu. Jadi macam tu pula, macam mana pula denda yang akan dikenakan? Itu sebenarnya lagi bahaya sebenarnya. Sebab itu kerajaan nampak pihak-pihak ataupun individu tertentu ataupun syarikat cuba membayar cukai kurang daripada sepatutnya. Jadi ini akan nampak kepada kerugian kepada kerajaan. Jadi hukuman dia memang lagi serius lah. Jadi macam audit, sekiranya pihak audit masuk untuk cek, so denda dikenakan bagi cukai yang kurang, akan denda sebagai 45%. Sebenarnya kalau ikut peruntukan undang-undang, lembaga hasil boleh impose penalti sehingga 100%. Jadi kalau tidak diuruskan dengan secara sepatutnya, jadi sebenarnya kita akan bayar kos yang lebih lah. Kalau 100% tu banyak, kalau 30,000 tu jadi 60,000. Ya, betul. Sebiji kereta pula, 2 biji kereta sayang habis. Sebab perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Jadi ini penyakit-penyakit cukai lah ya. Jadi rasanya kalau orang yang ada penyakit ni kena masuk klinik. Jadi apa ni klinik cukai ni, Cik Salim? Klinik cukai ni kita seperti yang saya bagi tahu tadi, kita nak komplement lembaga hasil sebenarnya bulan pembayar cukai bermula pada bulan April sampai bulan Jun biasanya lembaga hasil mengadakan bulan pembayar cukai. Okay. Apa yang kita adakan sekarang ni, kita cuba nak meng-createkan awareness ataupun kesedaran tentang cukai. Sebab ramai misalnya contohnya peniaga-peniaga pasar malam, dia orang ni kadang-kadang tak ada fail cukai pun. Tapi kalau kita tengok dia punya perniagaan, tengok dia punya rumah, kereta semua besar-besar semua sekali. Tapi kita tak tahu sama ada mereka ini telah ada fail cukai ataupun telah membayar cukai, kita tak tahu. So dengan adanya tax klinik ni, kita boleh mengajak pembayar-pembayar cukai yang baru nak membayar cukai, sama-sama membayar cukai. Perkara orang yang telah, macam Cik Hazri kata tadi, yang kurang membayar cukai, dia membayar cukai yang sepatutnya. Itu yang penting. Sebab sekarang macam Cik Farid bagi tahu tadi,
pelarian cukai menyebabkan income tax boleh datang kepada tax audit, dipanggil audit cukai ataupun penyiasatan cukai, di mana dia punya penalti itu sangat banyak, 45%. Maknanya keuntungan ataupun aliran tunai untuk individu ataupun syarikat boleh terganggu disebabkan penalti yang dikenakan di samping jumlah cukai yang dah terbeban tadi itu. Kita tak nak benda ni terjadi, sebab kita kalau boleh kita nak enjoy duit yang kita ada. Apa income tax untuk income tax kita bagi untuk income tax, kita tak nak dia letakkan penalti ataupun compound kita belanja sendiri. Yang income tax kita bayar, compound kita belanja sendiri. Kita enjoy kita punya duit itulah. Itu yang kita nak. That's why kita cuba nak mengkreatkan tax klinik ni supaya kita ada kesedaran tentang bahayanya kalau kita tidak mendeklar ataupun tidak mengisytiharkan cukai yang sepatutnya lah. Jadi sama-sama kita buat, anda pun dapat lihat sendiri ada laman sesawang, nombor talian yang anda hubungi untuk mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi itu tadi kita cerita mengenai tanggungjawab individu. Kita nak cerita mengenai tanggungjawab majikan pula. Jadi difahamkan di bawah Akta Cukai Pendapatan ACP 1967. Jadi bagaimana pula hal sedemikian, Cik Farid? Okey, majikan macam tadi saya pernah sentuh sedikit tadi. So majikan ni sebenarnya dia kena pastikan setiap pekerja yang didaftar atau pekerja yang meninggalkan syarikat perlu buat macam kita perlu memberitahu kepada lembaga dalam negeri lah, dan kita perlu pastikan pekerja-pekerja ditolak cukai yang sepatutnya. Kalau tak ditolak cukai, maka lembaga hasil dia akan datang audit. So kesalahan tu terletak kepada majikan. Jadi sebenarnya majikan perlu bertanggungjawab. Begitu juga dengan pembayar cukai individu. Jadi sebenarnya perkara ni memang majikan perlu ambil tahulah. Sebenarnya majikan tu kadang-kadang orang yang peniaga kecil-kecil lah tu kita panggil enterprise. Jadi dia rasa macam tak ada tanggungjawab yang perlu dibuat. Mungkin dia rasa dia berniaga, tapi sebenarnya tanggungjawab dia tu berat. Kalau dia tak submit, contohnya kita panggil borang E, majikan bertanggungjawab untuk melaporkan gaji-gaji bagi pekerja-pekerja dia. Jadi kalau tidak dilaporkan, maka lembaga hasil boleh kenakan kompound dan sebagainya. Jadi ini yang perlu ditahu oleh pihak majikan. Baik, jadi bagaimana agaknya boleh orang ramai dan juga mungkin pihak syarikat sendiri menyertai klinik cukai ini? Okey, Cik Hazri, kita untuk tujuan klinik cukai ini kita mengadakan klinik cukai ini untuk walk-in datang secara percuma pada hari Jumaat pada pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Okay, pada Jumaat setiap Jumaat kita mengadakan klinik cukai. Di hari-hari yang lain tu kita minta siapa-siapa yang ada masalah, siapa-siapa yang ingin merujuk kepada kita untuk telefon ataupun hantar email. Itu yang paling senang. Kita akan cuba jawab email daripada mungkin penonton-penonton ataupun pembayar-pembayar cukai yang ada masalah. Okay, dia boleh masuk kepada kita punya website www.salihin.com.my dan hantarkan masalah. Kita akan cuba jawab seberapa yang boleh. Kalau kita tak boleh menjawab, kita mungkin akan refer kepada bahagian teknikal lembaga hasil dalam negeri. Okay, di samping itu juga Cik Hazri, kita mengadakan free tax seminar untuk kita punya klien ataupun siapa-siapa yang berminat pada 24 April nanti Okay, kita akan menerangkan mengenai penyiasatan cukai dan juga audit cukai pada 24. Seminar ni kita adakan secara percuma, boleh mendaftar dekat kita punya website ataupun boleh call kita punya office untuk mendaftar, dan dekat sini kita akan menerangkan apakah penalti, apakah yang patut dibuat bila tiba-tiba income tax datang, lembaga hasil datang secara menyerbu ke office ataupun ke rumah apa yang patut dibuat, apakah hak-hak ataupun right pembayar cukai. Ini penting. Jadi seminar ini lebih kepada syarikat ataupun individu? Dia dua-dua pun boleh datang sebab kita mengadakan seminar ini secara general secara general untuk individu dan juga syarikat. Di mana kita pulang kepada kita punya respon nanti, kita akan susun, kita akan aturkan. Kalau banyak individu, kita akan bagi stress more on individual punya cukai. Kalau syarikat yang banyak mendaftar, kita akan lebih kepada syarikat lah. Jadi seminar ini pada 24 April nanti adalah percuma, dibuka kepada semua pihak dan juga klinik cukai yang diadakan pada setiap hari Jumaat dan juga
dan pakar runding yang boleh juga dilakukan melalui internet, melalui laman sesawang www.salehin.com.my ataupun melalui emailnya di situ juga adalah percuma. Jadi pembayaran cukai semua boleh lega lah tidak ada pembayaran lebih. Boleh lah. Tapi apa pun ini semua tanggungjawab kita, jadi uruskan cukai anda. Jadi kita cakap terima kasih kepada Encik Salihin Abang dan juga Encik Muhammad Farid Jamil daripada Asna Tax Services kerana bersudi bersama kami untuk meluangkan masa memberi maklumat lah mengenai cukai. Tapi tak sempat tadi nak tanya, tapi tak apalah, nanti kemudian saya nak tanya pasal cukai lagi. Tapi tak apalah, bagus. Nombor talian ada pada anda. Anda dah pun catat. Isya pun hari ni tadi nombor. Kita boleh rujuk lepas ni. Tapi bagus sebenarnya, bagus ada orang kata ada kemusykilan tu, maknanya kita ada ingin tahu ada usahalah untuk kita membayar cukai. Itu bagus sebenarnya, satu langkah yang bagus dan juga bagus bagi pihak-pihak yang menyediakan kemudahan dari pakar runding, soal jawab kemusykilan macam ni. Dan bukan saja untuk cukai, malah sekiranya ada pihak-pihak lain yang ingin melakukan khidmat sosial sebegini dalam apa je urusan itu sangat dialu-alukan kerana kita boleh saling bantu-membantu dalam setiap urusan kehidupan kita.